Di dalam waktu yang tertinggal, seperti angin yang tak pernah diam, menebarkan fikiran mencari motif dan objektif, merentasi masa silam kegemilangan, tamadun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita bersama lagi dalam rancangan Taman Islam, siaran dari Suara Islam Kuala Lumpur bersama tetamu undangan Dr. Ma'rufah Ismail dari UPM Sedang Islam. Selamat datang ke studio, Dr. Apa khabar? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Kita masih dalam mantik Tamadun Islam ni, Dr. Ya? Ya. Ni lagi satu, Dr. Ya, persoalan sebab akibat boleh menyentuh prinsip Tauhid Islam. Adakah ini ada kaitan dengan qada dan qadar juga, Doktor? Iya. Kalau kita perhatikan, sebab akibat ini adalah sebahagian pada qada dan qadar ilahi. Sebahagian pada sunnatullah ilahi. Kadang-kadang kita tak boleh faham apakah yang dilakukan oleh pencipta kita untuk sakhara lakum ma fil ardi jami'a. Dan Allah telah mempermudahkan segala yang ada di langit dan bumi ini untuk kita-kita. Dan dia adalah merupakan satu perkara yang termasuk dalam bab qada dan qadar. Dan ini dibincang dalam bab tauhid. Dan oleh sebab itu perbincangan sebab musabab ini dia melarat-larat sampai kepada rukuk iman. Sebab rukuk iman kita yang terakhir ialah percaya pada qada dan qadar. Dan dalam qada dan qadar inilah yang menimbulkan banyak perbahasan sehingga umat Islam telah terpisah kepada ataupun berpecah pada 73 kumpulan. Yang kerana antaranya adalah membincangkan tentang sebab dan akibat. Apakah sebab mesti menimbulkan akibat? Dan apakah qada dan qadar yang berlaku ke atas manusia ini telah ditentukan oleh Allah SWT, ataupun kita diberi pilihan, ataupun kita yang berkuasa menguasai perbuatan kita? Perkara ini bukan mudah untuk dijawab. Sehingga kan Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah, dengan Jabariyah, dengan yang lain-lain, perbezaannya adalah sangat sedikit, sangat kecil, tetapi sangat signifikan dalam konteks kekuasaan ilahi, kekuasaan mutlak ilahi di mana letaknya. Dan oleh sebab itu kita lihat banyak terjadi perbincangan. Dan Imam Abu Hanifah sendiri pernah berbincang dengan banyak masyarakat ketika itu yang selalu bertanya apakah perkara-perkara yang melibatkan dengan qada dan qadar ini. Contohnya seorang etis yang disebut Ad-Dahri bertanya kepada Abu Hanifah, Tuhan duduk di mana? Kata Abu Hanifah, dia tidak terikat dengan space and time, tidak terikat dengan masa, dia tidak tahayus, dia tidak berbentuk jirim, tidak berbentuk jisim. Yang memenuhi ruang dan masa ini ialah berbentuk jisim dan jirim, zat dan arad. Dia kata tak mungkin. Kata Ad-Dahri tadi, kata Imam Abu Hanifah, dibuat laku secara kiasan mantik. Dia kata, di manakah letaknya nyawa anda? Di tangan, di kaki, di mulut, atau di mana? Dan Dahri itu bertanya lagi. Dia kata, Tuhan, sebagaimana Tuhan kata, tidak bermula. Yang pertama dan yang terakhir. Siapa ya sebelum Allah? Kata Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, soalan anda salah. Sebelum ibu jari, apakah jari kita? Sebelum, lihat ibu jari anda. Sebelum ibu jari anda, apakah yang ada sebelumnya? Lihat kelingking anda. Selepas kelingking anda, apa yang ada? Walaupun jawapan yang tidak tepat, tetapi ini untuk membayangkan kiasan ini diberikan. Perhujahannya sangat-sangat mengambil tempat di dalam perbincangan tentang qada dan qadar untuk sekadar untuk memberi kefahaman. Dan yang si jahil tadi bertanya kepada Abu Hanifah secara mencabar dia, kalau benar Tuhan wujud, apa yang Tuhan buat sekarang? Beritahu saya apa Tuhan sedang buat sekarang. Kata Abu Hanifah, ketika Abu Hanifah duduk kat bawah, dia yang bertanya duduk ke atas. Dia kata, boleh tak Tuhan turun ke bawah, saya naik ke atas untuk menjawab soalan itu? Boleh, kata yang bertanya. Maka kata Hanifah sambil dia naik, dia kata, sekarang Tuhan sedang menaikkan yang benar dan menurunkan yang palsu ke bawah. Itu caranya mantik digunakan untuk menjawab soalan-soalan yang bodoh seperti itu. Saya teringatlah dalam tahun 60-an dulu ada di sebuah pusat pengajian tinggi, ada seorang pensyarah yang memberi ceramah ataupun memberi wacana tentang ketuhanan, tentang sosialisme, tentang kapitalisme.
Saya tidak masuk dalam ceramah ini, tapi saya diberitahu oleh kawan. Lalu ada seorang pendengar ataupun seorang pelajar mencabar. Dia kata, saya tidak percaya bahawa Tuhan itu wujud. Kalau Tuhan itu wujud, matikan saya sekarang. Dia cakap itu, tanya demikian. Si profesor ini pun tersenyum mendengar soalannya seperti itu. Dia kata, sebelum saya jawablah dia kata soalan itu, dia kata saya nak buat satu bandingan. Ada seorang kanak-kanak berhingus yang masih kecil pergi kepada seorang jeneral dalam pasukan tentera bersenjata. Dia kata kepada jeneral tadi, kalau anda benar-benar seorang jeneral, benar-benar berani, tembak saya. Apakah jeneral tadi sebodoh itu untuk mengikut kanak-kanak yang beringus tadi? Tuhan lebih agung daripada itu. Bahawa cabaran kanak-kanak itu tidak harus dilayan oleh seorang jeneral yang sangat tinggi pangkatnya. Melayani perbuatan seperti itu menjatuhkan kedudukan seorang jeneral. Demikian Allah lebih agung, Allah maha lebih mutlak. Dan apakah dengan cabaran seperti itu, seperti anak-anak yang berhingus? Dan inilah bagaimanakah mantik mengambil peranan. Dan saya juga tertarik dalam kitab Jawi kita, banyak menceritakan tentang perbahasan tentang ketuhanan ini. Umpamanya di antara Abu Hasan Asy'ari dengan Jubai yang kemudiannya memimpin Mu'tazilah. Ceritanya ialah bagaimanakah tiga beradik, yang satunya soleh, umurnya panjang, tapi yang satu lagi buruk sifatnya dan membuat banyak maksiat, dan adik yang bongsunya dimatikan ketika kecil. Maka terjadilah dialog ini. Kata Abu Hasan, dia tanya Jubair, apakah engkau kata kepada tiga orang yang tadi, seorang besar lagi taat yang tadi, dan yang adiknya melakukan keburukan, dan yang kecil sekali mati ketika kecil. Maka kata Jubair, yang sulung itu kerana baiknya, kebajikannya, dia masuk syurga. Abangnya, adiknya yang banyak maksiat akan dimasukkan neraka, dan adik yang kecil yang mati sebelum dimasukkan syurga. Maka kata Abu Hasan Asy'ari, apakah mereka sama darjah dalam syurga? Tidak, kerana yang taat itu membuat amalan yang soleh. Maka kata Abu Hasan, maka yang kecil mengatakan, kalau begitu kenapa Allah matikan saya waktu kecil? Kalau dilanjutkan umur, tentu saya boleh buat kebajikan yang sama seperti abang saya. Tetapi apa kata, kalau dilanjutkan, mungkin yang kecil itu melakukan dosa yang banyak, sehingga menjadi seperti abang yang kedua. Saya nak ceritakan dalam perbahasan ini, mereka menggunakan mantik dan andaian. Kedua-dua belah. Kita lihat di belah Asy'ariyah pun menggunakan mantik, dan di sebelah ini pun juga menggunakan mantik. Dan mantik ini ketika itu menjadi alat yang dibincangkan tentang qada dan qadar, sehingga dia berlarut-larutan. Sehingga apabila kita melihat di dalam perbincangan Usuluddin, dia sudah masuk jauh daripada maudhu' yang asal tentang sifat rububiyah, tauhid Allah, rububiyah, uluhiyah, dan juga sifat wal asma, sehingga dia telah melirik kepada perhujahan falsafah yang kemudian dimurningkan oleh Abu Hasan Asy'ari ini untuk tujuan akidah yang murni dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terima kasih kepada saudara yang masih setia bersama Teman Islam, siaran dari Suara Islam Kuala Lumpur bersama tetamu undangan Dr. Ma'rufah Ismail dari UPM Serdang, Selangor. Ni doktor ya, dalam sains adakah setiap sebab menimbulkan akibat? Kalau kita perhati dalam sains, kita sangka demikian. Dan di barat mengatakan bahawa kalau tidak ada sebab dan akibat, tidak ada sebab musabab, tidak ada sains. Tetapi sebenarnya kalau kita perhati lebih jauh, lebih dalam, banyak perkara yang manusia tidak dapat jawab, peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kalau kita lihat yang pengalaman kita ataupun pengalaman orang Eropah sendiri, di Eropah ada sejenis lalat, dia panggil coffin fly. Coffin fly ini lalat keranda. Keranda orang barat ini dia kayu yang sangat tebal, mayat diletakkan dalam itu, dimasukkan dalam bumi, ditanamkan 5 kaki 6 kaki ke bawah. Tetapi yang ganjilnya, lalat ini datang pada atas, dia masuk ke dalam tanah, masuk ke dalam keranda, dan bertelur di atas mayat.
dan makan mayat dengan begitu cepat, dan sains tidak dapat menjawab. Oleh sebab itu kita dapati bahawa sebab dan akibat tidak berlaku di situ. Kalau sebab dan akibat mesti ada perantaraan, mesti ada bagaimanakah lalat tadi boleh masuk ke dalam keranda perkara yang tidak dapat dijawab oleh sains. Dan didapati bahawa lalat ini bertelur dengan begitu laju, dengan begitu cepat, sehingga makan mayat dengan begitu cepat. Habis dalam masa beberapa jam. Dalam fizik pula, semua berlaku dalam hukum fizik yang dikaji dalam amal. Tetapi bila kita sampai pada kajian radioaktif, katalah uranium, plutonium, katalah kita ada bahan-bahan reaktif yang lain, dia selalunya mereput. Mereput ni tak tentu masa. Kenapakah dia mereput? Tak dapat dijangkakan oleh manusia. Manusia tak dapat nak kawal, sehingga manusia mengkaji bagaimanakah radioaktif mereput. Ada usaha-usaha untuk mengawal kejadian ini, tetapi tidak sepenuhnya berlaku. Sehingga oleh sebab itu, sebab dan akibat tidak boleh diterangkan dalam peristiwa ini. Kemudian kita lihat, kenapa manusia menangis ketika berduka? Kita berduka dan keluar air mata. Apakah hubungan perasaan manusia dengan air mata? Kenapakah kita suka bila kita ketawa bila kita gembira? Ada orang yang menangis ketika terlalu gembira. Perkara-perkara yang seperti ini tidak dapat kita nak terangkan dengan setepat. Kenapakah kita mengantuk waktu malam? Umpamanya, bagaimanakah peristiwa mimpi berlaku? Perkara yang seperti ini nak terangkan dengan sebab dan musabab sukar. Ada orang mengatakan mimpi ialah pengalaman kita yang lepas, yang datang kembali menjelma dalam perasaan kita. Sebenarnya tidak benar. Kadang-kadang peristiwa yang belum berlaku datang dalam mimpi, dan kita tahu mimpi kita itu menggambarkan peristiwa yang akan datang selepas kita mengalami beberapa tahun kemudian. Perkara seperti ini tak dapat dijawab oleh sains. Maknanya banyak perkara-perkara yang kita lihat, kita tidak dapat jawab persoalan. Lilin, kita padamkan api, kemanakah hilangnya apinya? Suara yang kita bercakap, bila kita bercakap, kemanakah hilangnya suara kita? Sebab dalam hukum fizik mengatakan setiap tenaga dia tidak akan habis. Dia akan dipindahkan pada satu tenaga kepada tenaga yang lain. Tenaga cahaya, kita padamkan apa? Padam cahaya, maka dia kemanakah hilang? Dia tidak akan hilang kosong. Kemanakah hilang cahaya tersebut? Tak dapat dijawab sampai hari ini. Kita lihat air yang turun menjunam, air terjun daripada gunung. Daripada gunung sepatutnya air ada dalam tempat yang tinggi, turun ke bawah. Bagaimanakah air dapat naik ke atas dan turun mencurah-curah? Seperti kalau kita lihat ke Latai Iskandar, kalau kita pergi ke Perak, kita lihat ke sebelah kanan highway, kita dapati bahawa air mencurah-curah. Kita kata tak apa musim hujan. Tetapi kalau kita pergi musim kemarau, masih mencurah-curah turun. Daripada mana air ini datang? Tidak mengikut sebab dan akibat. Tidak mengikut sebab dan musabab bagi mereka yang ingin berfikir. Sebab kalau kita nak katakan air ini sentiasa ada di sana masa hujan, masa kemarau, bagaimanakah air bertakung di sana sehingga dia mengalir tanpa berhenti-henti? Perkara yang seperti ini tidak dapat dijawab oleh sains. Sains banyak menjawab sebahagian sahaja, sebenarnya dia menjawab bagaimanakah peristiwa itu berlaku. Tetapi dia tidak menjawab kenapakah dia berlaku. Dia boleh menjawab fotosintesis umpamanya. Pelajar di sekolah belajar, kalau ada pohon, ada oksigen, ada baja, ada cukup dengan air dan sebagainya, maka berlakulah fotosintesis, ada matahari. Tetapi kenapakah berlaku fotosintesis? Dia tak dapat menjawab. Sebab kenapakah ini memerlukan jawapan ketuhanan sunnatullah. Yang itu tidak ada dalam dimensi sains barat. Dan ini dijawab di dalam persoalan qada dan qadar sunnatullah dalam perbincangan Islam. Yang tidak ada dimensi ini di barat. Dan kalau kita nak perhatikan banyak contoh-contoh lain yang kita boleh perhatikan. Kalau kita lihat orang-orang dulu membentuk keris dengan picit jari. So ini tidak mengikut hukum sunnatullah, tidak mengikut hukum fizik, tidak mengikut hukum sebab dan musabab. Sebab hukum sebab dan musabab ini kalau kita bakar dia akan jadi lembut. Kalau tangan kita yang sejuk ini tak mungkin jadi demikian. Dan bagaimanakah untuk kita lakukan proses itu? Ada orang yang mengamal kerohanian boleh berjalan di atas api. Perkara yang seperti ini tak dapat diterangkan oleh fizik, tak ikut sebab dan musabab. Ada orang yang tertimbus dalam tanah yang masih hidup selepas 3 hari umpamanya. Sedangkan sains mengatakan otak manusia selepas dinafikan 15 minit maka kita akan brain death, akan kematian.
Tetapi tidak berlaku dalam kes tsunami. Umpamanya kita lihat yang tertimbus ada yang masih hidup. Perkara mati macam mana kita nak terangkan? Walaupun banyak peristiwa-peristiwa yang boleh kita hubungkan dengan sebab musabab, banyak lagi perkara yang kita tidak dapat selesaikan masalah ini. Dan oleh sebab itu sains hanyalah untuk mencari bagaimanakah ia berlaku dalam kebanyakan kes, tetapi tidak dapat menjawab kenapakah ia berlaku demikian. Persoalan sebab dan akibat nampaknya menarik perhatian semua pihak, sama ada sains dan agama. Bolehkah kita katakan sains ialah kajian tentang sebab dan akibat? Iya, kata Barat mengatakan demikian. Di Barat ada satu fahaman yang kita namakan mekanisme. Mekanisme ini dia selalu mengatakan tidak ada akibat kecuali ada sebab. Tidak ada gerakan kecuali ada daya. Ini hukum Newton. Tidak ada satu tindakan kecuali ada tindak balas. Dan tenaga tidak boleh berpindah daripada satu tenaga menjadi kosong, tetapi dia berpindah daripada satu bentuk pada satu bentuk yang lain. Itu dipanggil hukum mekanisme. Hukum mekanisme ini membentuk sains di Barat. Tetapi seperti yang kita bacakan tadi, banyak perkara-perkara yang kita masih belum dapat menjawabnya, khususnya apabila kita melihat peristiwa-peristiwa yang cukup ganjil. Yang kalau kita nak tanya apakah sebab makanan boleh menjadi sebab kenyang, ataukah apakah sebab api yang menjadi sebab kebakaran, apakah sebab kewujudan lelaki dan perempuan menghasilkan bayi dan sebagainya, apakah setiap kejayaan, setiap usaha menimbulkan kejayaan, apakah setiap tanaman menghasilkan tuaian? Tak semestinya. Oleh sebab itu banyak perkara-perkara yang kita lihat di luar daripada proses ini. Kalau kita lihat jasad para syuhada yang meninggal di medan juang, kita dapat saksikan banyak berita-berita yang mengatakan walaupun sudah puluhan tahun jasad masih utuh. So perkara ini tidak dapat dijawab oleh sains. Dan apabila kita mengkajikan bab ini, apabila kita gabungkan dengan saintifik, maka kadang-kadang saintifik ini berada dalam satu domain yang sangat kecil, dan domain yang tidak dapat diterangkan ini jauh lebih besar. Kita lihat air batu umpamanya. Air batu ini sepatutnya dia tenggelam dalam air. Sebab kalau kita ambil isi padu air yang cair dalam keadaan biasa, dalam keadaan normal, dia 1 cm kuasa 3, 1 gram per cm kuasa 3. Maksudnya dalam seberat dia isi padu 1 cm kuasa 3, berat dia 1 gram. Kalau kita sejukkan dia, maka isi padu akan kecut dan berat masih kekal. Bermakna berat dibahagi dengan isi padu kecil daripada 1, dan dia harus tenggelam dalam air. Tetapi hakikatnya air batu timbul di atas air, tak ikut hukum fizik. Ini tak dapat dijawab oleh fizik. Tetapi mereka mencari sebab. Sebab juga tidak mengikut akibat. Sebab apabila kita sejuk air batu, kita sejuk air, kita sejuk daripada 30 darjah Celsius sampai kepada 4 darjah Celsius, dia kecut. Kita sejuk lagi, dia kembang. Inilah perkara yang tak dapat dijawab oleh saintis. Kenapakah air dia kembang bila disejukkan sampai pada 0 darjah? Apabila dikembang, maka isi padunya cepat berkembang daripada berat dia, sehingga berat dibahagi dengan isi padu menjadi kurang daripada 1, sehingga air batu timbul di atas permukaan air. Itu hikmah ilahi. Bayangkan di negara yang sejuk, tasik yang tenang, ada ikan di bawahnya. Kalaulah air batu ini tenggelam, maka di dasar tasik tadi akan beku dan ikan akan mati dalam diperangkap oleh ais di bawah tasik. Tetapi hakikat hikmah ilahi, yang membekunya adalah lapisan di atas sahaja, sebab air batu akan timbul ke atas, dan di bawah air masih cair dan ikan akan berenang-renang di bawah. Orang Eskimo pun memerhatikan sifat ini. Dia gali, dia membuka lubang dan menunggu di situ sehingga keluar sil ataupun lanjut laut, dan dia mendapat rezekinya daripada lubang yang dibuka di atas ais tadi. Ini tidak dapat diterangkan oleh fizik, tidak mengikut hukum fizik. Sebab kenapakah air mengembang bila dikecutkan, bila disejukkan? Semua sifat apabila disejukkan dia akan mengecut, kecuali air. Kenapakah air tidak berlaku seperti logam yang lain ataupun sifat-sifat yang lain? Perkara ini
boleh dijawab bagaimanakah dia mengembang, tetapi tidak dapat menjawab kenapakah ia mengembang. Sebab kenapakah ini perlu jawapan ketuhanan. Takdir ilahi, qada dan qadar. Yang full stop di situ tak boleh ni dirungkaikan lagi. Wallahu a'lam. Saudara, sekian yang sempat kita bersama menerusi Teman Islam siaran dari Suara Islam Kuala Lumpur. Semoga saudara telah mendapat manfaat daripada penjelasan Dr. Mak Rofah Ismail dari UPM Sedang Selangor. Kata